Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita pada kali ini, insya-Allah kita akan melihat pada bab Al-Quran tingkatan 2, muka surat 46 hingga 50, iaitu tajuknya adalah amanah terhadap harta dan nyawa. Jadi untuk pembelajaran kali ini, kita akan tengok apa yang akan kita dapat di akhir pembelajaran. Objektifnya, yang pertama adalah dapat membaca ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-29 dengan baik, dapat menyatakan maksud dan terjemahan ayat dengan betul, dapat menyenaraikan kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa, dapat menyatakan sebab larangan Allah mengambil harta secara batil. Seterusnya, dapat menyenaraikan tujuan Allah melarang kita membinasakan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, dapat menyatakan pengajaran ayat. Okey, jadi kesemuanya ada 6 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan pergi satu persatu. Okey. Dalam tajuk ni kita akan tengok pada surah An-Nisa ayat ke-29. Okey, Ustaz akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la ta'tulu anfusakum Innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okey. Kalau kita tengok pada maksud ayat ni, Allah sendiri berfirman dalam ayatnya, okey, tengok, janganlah kamu makan. Okey. Perkataan makan kat sini menunjukkan benda yang kita perlukan sangat dekat dunia kan, makan. Pun kita dah tak boleh nak gunakan harta-harta ni ke jalan yang tak betul, apatah lagi untuk benda-benda yang bukan-bukan, contohnya macam tipu, judi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga berfirman yang mana kita janganlah berbunuh-bunuhan sesama sendiri, dan janganlah kita bunuh diri sendiri. Jangan kita bunuh orang lain. Sungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okey. Jadi ini adalah potongan ayat dan maksudnya. Okey, boleh tengoklah untuk lebih memudahkan. Okay. Sama je macam yang Ustaz dah bacakan tadi. Okay, jadi kita akan tengok sekarang apa kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Okey. Kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa, yang pertamanya kerana harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Taala. Segala apa yang kita miliki semuanya daripada Allah Subhanahu Taala. Kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Apa yang kita dapat semua dekat dunia ni hanyalah pinjaman, hanya sementara dekat dunia ni. Kita akan hidup kekal selamanya di akhirat. Jadi janganlah kita merosakkan. Macam kita kalau pinjam barang dekat orang, kan? Kalau kita pinjam barang dekat orang, macam mana kita dapat? Macam itulah kita pulangkan balik. Macam tu juga kita pinjam badan kita, nyawa kita daripada Allah kan. Jadi kita kena jaga. Nanti bila kita dah meninggal, itulah benda yang sama kita kena pulangkan balik kepada Allah nanti. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil dan larangan membinasakan diri sendiri dan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Yang ni termasuk dekat dalam maqasid syariah yang 5. Sekejap lagi Ustaz akan terangkan. Okey, jadi kita tengok tujuan syariat Islam. Inilah yang Ustaz cakap tadi. 5
aspek utama yang Islam tekankan. Tujuan syariat Islam adalah untuk menjaga kelima-lima benda ni. Okey, apa dia ni? Okey. Yang pertama adalah aspek agama. Yang kedua aspek nyawa. Ketiga akal. Keempat keturunan. Dan kelima adalah harta. Anak-anak kalau nak mudah ingat, ikut ayat depan dia. Okey, perkataan depan A-N-A-K-H. Okey, A-N-A-K-H. Senang sikit kita nak ingat. Okey, jadi macam mana? Okey, caranya mudah je. Okey, kalau agama, kenapa Islam menjaga? Supaya tak nak datangkan fitnah. Jadi bila benda-benda ni berlaku, dia akan dapat hukuman yang berat lah. Sebagai contoh, kalau agama, kalau orang tu murtad, kita akan bunuh dia. Okey. Kalau nyawa pula macam mana? Nyawa, misal kata kalau berbunuhan, orang tu akan dibalas dengan bunuh semula ataupun kisos kan. Okey. Dan yang seterusnya akal. Akal ni macam mana? Contohnya mabuk lah. Okey, kalau orang mabuk, orang yang minum arak hukumannya apa? Sebatan sebanyak 80 kali. Seterusnya keturunan. Contoh yang mudah, zina lah. Okey. Kalau zina hukumannya apa? Hukumannya sama ada sebatan 100 kali ataupun direjam dengan batu sehingga mati kan. Dan yang terakhir sekali harta. Harta ni contohnya seperti mencuri, merompak. Apa hukumannya? Kita kena potong tangan, potong kaki dan sebagainya. Okey, jadi nampak tak? Bila Islam mensyaratkan kelima-lima aspek ini, jadi hukumannya sangat berat. Jadi senang je nak ingat. Ingat ini nama lainnya adalah maqasid syariah. Okey, yang seterusnya, larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Okey. Islam melarang kita mendapat harta secara batil kerana apa? Yang pertama sekali, kerana ianya melanggar perintah Allah. Kan? Mestilah melanggar perintah Allah sebab apa? Sebab Allah tadi dah sebut, Allah dah berfirman tadi kan dalam ayat tadi. Jadi bila kita tak beriman, bila kita tak amalkan ayat tadi, maka kita umpama melanggar perintah yang Allah dah arahkan kepada kita. Jadi bila kita dah melanggar perintah Allah ni, maka kita akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita dah mendapat dosa, apabila kita telah dimurkai oleh Allah, maka akan hilanglah keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, nampak berkait kan? Okey. Yang seterusnya, apa juga yang akan kita dapat adalah dia akan menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan. Sebab apa? Sebab yalah, kalau ada orang tu mencuri, meragut, dia akan apa? Dia akan berlaku kezaliman. Sehingga kalau kita semua perasan, kan, kalau kes-kes macam ni akan membuat apa? Membuat orang-orang tu akan mati, kan. Jadi kat situ ada kezaliman dan penindasan kepada orang-orang yang tidak sepatutnya. Dan apabila telah berlaku ni, maka akan mencetuskan pergaduhan. Jadi sebab ini semua ni adalah mengapa Islam melarang kita mendapatkan harta secara batil. Kalau kita cukup sifat kita apa semua, kita carilah kerja yang bagus. Gunakan kudrat kita ni. Jangan kita buat benda yang bukan-bukan. Yang seterusnya, bagaimana cara untuk menguruskan harta? Ada dua cara. Yang pertama, cara yang batil. Cara yang batil, macam yang kita tahu, contohnya adalah seperti mencuri, melakukan amalan riba, rasuah dan lain-lain. Seterusnya, boros, kedekut, menipu dalam jual beli. Jadi sangat banyak kan contoh menggunakan urusan harta secara batil. Batil ni maksudnya tak betul lah. Cara yang salah. Okay, jadi macam mana pula cara yang betul? Cara yang betul berlawanan dengan cara yang batil tadi, iaitu berbelanja secara berhemah, jual beli secara jujur dan bekerja secara halal. Cari pekerjaan yang halal kan. Tak adalah jadi scammer ke apa ke. Okey. Dan yang seterusnya kita akan tengok larangan membinasakan diri dan orang lain. Tadi kita dah tengok amanah menjaga harta. Sekarang kita tengok amanah menjaga nyawa pula. Okey. Kenapa kita dilarang untuk membinasakan diri dan orang lain? Okey. Islam melarang kita membinasakan diri dan orang lain kerana yang pertama sekali, sama macam tadi juga, melanggar hak Allah. Allah ciptakan kita ni untuk menjadi hamba-Nya kan. Jadi kenapa pula kita nak berbunuh-bunuhan sesama sendiri? Yang keduanya,
Kerana apa? Ia akan membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Seterusnya, ia akan menggugat keharmonian hidup. Contohnya, kan, sebab apa kita kena menjaga nyawa? Ustaz bagi contoh yang senang. Kita, kalau misal kata ada orang yang minum arak kan, kat situ dia dah membahayakan diri dia. Bila dia dah minum, dia akan mabuk. Jadi bila mabuk ni, dia pun drive kereta. Bila drive kereta ni, mulalah, kan, bila accident tu, dah mudarat pada diri dia. Kalau dia saja, boleh diterima lagi. Ini, bila dia dah accident, dia libatkan orang lain pula. Dah tak pasal-pasal langgar orang lain kan. Dah menyusahkan masyarakat pula. Lepas tu, mengganggu keharmonian hidup. Kenanya pula yang dia langgar tu, orang tu pula dah berkeluarga. Dah sudah kan. Keluar pula orang tu nak mencari rezeki, kena langgar. Dah menyusahkan orang. Jadi, sebab tu Islam melarang kita membinasakan diri kita. Puncanya apa tadi? Puncanya arak. Nampak tak? Okey. Yang seterusnya kita akan tengok. Ini adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak menghargai nyawa. Ada banyak sebenarnya. Ini Ustaz senaraikan sikit dulu. Okey, membunuh diri sendiri atau orang lain. Ketagihan rokok dan dadah. Ni, bila dah difatwakan haram, bila kita buat, maka hukumnya haram. Ingat tu anak-anak semua. Okey, yang seterusnya membuli, merempit dan membuang bayi. Banyak lagi contoh lain. Okey. So far, ingat yang ni dulu. Okay, yang seterusnya, kita akan tengok yang terakhir sekali apa pengajaran ayat yang kita dapat daripada ayat surah An-Nisa ayat ke-29 ini. Okay, yang pertama sekali, kita hendaklah menghargai harta dengan membelanjakan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda bersyukur. Sebagai tanda syukur, kita belanjakanlah harta-harta yang Allah dah bagi pada kita tu ke jalan Allah balik. Kan, janganlah kita kedekut. So kita mubazir, jangan. Okay. Kalau kita belanja ke jalan Allah, insya-Allah Allah akan tambahkan lagi kita punya rezeki. La in syakartum la azidannakum. Okay. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan lagi. Nampak? Allah dah sebut dah dalam Quran. Okay, yang seterusnya, apa yang akan kita dapat juga daripada pengajaran ayat ni, kita hendaklah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah. Contohnya seperti berniaga dengan jujur. Yang ni pun biasalah. Kan kalau berniaga ni, jujurlah sikit. Janganlah kita campurkan barang yang dah rosak dengan barang yang elok. Tak naklah. Okey, sebab apa? Sebab Allah Maha mengetahui niat kita ni. Kita kena amanah pada diri kita. Okey, jujur dengan diri sendiri. Okey, yang seterusnya, kita hendaklah menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Okey, rokok dan dadah. Ini macam tadilah. Okey. Benda-benda ni dah diharamkan. Jadi kenapa kita nak mudaratkan diri kita kan? Jadi sebab benda-benda ni bawa kepada apa? Kerosakan kan, jantung, apa semua. Jadi kita elakkan. Terutamanya seusia kamu ni. Jangan terpengaruh dengan kawan-kawan rakan sebaya semua. Biar kawan buat tak apa. Kita kalau boleh nasihat. Tapi kalau dia orang tak makan nasihat, itu tak boleh nak buat apalah. Yang penting kita dah terlepas daripada dosa kita kan. Kita dah tegur dia. Okay, dan yang terakhir sekali, kita hendaklah mewujudkan hubungan yang baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan saling membunuh. Bila kita dah wujudkan hubungan yang baik ni, insya-Allah kan, tak ada gangguan dah. Hidup kita pun tenang, negara kita pun akan jadi aman, insya-Allah. Okey. Jadi setakat ini saja perkongsian Ustaz pada kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk amalkan dalam kehidupan seharian kita. Dan ingat, berpesan-pesanlah kita kepada kebaikan agar kita dapat apa yang telah Nabi dan Allah SWT ganjarkan kepada kita semua, insya-Allah. Sekian, setakat itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.